Saya tahu buat saya masuk penjara tiada minggu. Dia tanya kunci, rugi agama, rugi bangsa, rugi negara. Orang Islam kita, biasanya saya tanya bantuan kamu semayang tak? Masa kamu buat jenayah dulu, tak semayang Ustaz. Kamu tahu semayang? Tak tahu semayang. Baca apa semayang? Tak tahu. Tak tahu apa. Ambil yang semayang pun tak tahu. Orang Islam kita tuan-tuan, umur 40, umur 50, umur 60, tak tahu lagi semayang baca apa. Kita kena ajar mula, ajar balik, ajar A, B, C, D, E, F, G, ajar balik. Tuan-tuan nampak bila masyarakat buat jenayah, bila jiran kita, anak kampung kita, anak mungkin kita buat jenayah, tuan-tuan nampak salah dia, dosa dia, kesilapan dia, jenayah dia, boleh tangkap, masuk penjara. Siapa yang repair manusia dalam penjara? Dia. Salah seorang yang aku. Susah tuan-tuan nak repair orang, memang susah tuan-tuan nak repair orang. Repair kereta mudah, repair rumah mudah, nak repair longkang mudah, nak repair jalan mudah, nak repair orang memang payah. Bayangkan umur 40 tahun, 50 tahun, baru nak baca, baru nak belajar air semayang, baru nak belajar baca Fatihah. Itu elok juga, baru nak belajar. Yang tak belajar langsung, tuan-tuan, tak belajar langsung, tak erti langsung. Orang suruh mengucap, dia baca keluar Allah. Ada masyarakat kita, ada benda ni tuan-tuan. Jangan sampai anak cucu-cucu kita, anak-anak kecil ni, jangan sampai jadi macam tu. Jadi majlis ilmu kita buat di surau, datanglah, ustaz mengajar datanglah, belilah kita, baca kita, dapat ilmu, tak tahu tanya ni ulama. Jangan jadi diri jahil. Tak tahu apa Allah perintah, tak tahu apa Allah larang, tak tahu apa tuan-tuan. Tak tahu makan minum tidur, bangun kecil berak bini dua anak. Lalu kumpah itik ayam pun tahu macam tu. Abu Lahab pun tahu macam tu. Kita bukan nak ikut sunnah Abu Lahab, kita bukan nak ikut sunnah bukan ikut bagi ayam. Kita ni nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan generasi yang rosak tuan-tuan. Jangan tinggalkan. Kita pandang wajah isteri dengan kebaikan, pandang wajah suami dengan kebaikan, pandang wajah anak-anak cucu, pandang masyarakat kita dengan kebaikan. Jangan pandang dengan pandangan negatif. Pandangan negatif, alah lalu, gaduh, tetap lalu. Sampai bila pun kita tak boleh nak lalu. Kadang kita sedih tuan-tuan, dengan orang bukan Islam kita boleh duduk semeja, cakap, sembang-sembang, gelap tahu. Sama-sama Melayu Muslim ni, tak boleh. Jumpa bertekak, jumpa bergaduh, jumpa masa muka, jumpa sumpah selamat bagi hamba. La ilaha illallah. Mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana kasih sayang dalam Islam? Mana persaudaraan dalam Islam? Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil kebenaran dengan kekerasan. Biarlah orang marah kita, cela kita, maki kita, kita tahan, kita sabar. Ini Al-Quran sebutkan, wal kafirin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan kemarahan diri dan memaafkan kesilapan orang lain mendapat beberapa darjat dan kemuliaan di sisi Allah. Dan Allah amat menyayangi, menyukai hamba-hamba yang melakukan kebaikan. Siapa tak rasa seronok bila orang buat baik kat dia? Kadang-kadang kita bekerja, ada juga sahabat kita, jiran kita, rakan kerja kita yang perangai tak senonoh, tak elok. Tapi kita tak putus asa, beri nasihat, beri bimbingan, beri tunjuk ajar. Kalau tak hari ni, esok. Kalau tak esok, minggu depan, bulan depan, dia jadi baik, jadi sedap, jadi insaf. Kerana kita ni manusia bukan bakal Bugis, bukan bakal Jawa, bukan bakal Melayu. Kita ni bakal mati. Bakal kita bakal mati, tak boleh lari daripada mati. Jadi kalau tak buat kebaikan hari ni, kita mengharapkan orang tu buat untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan. Alhamdulillah. Kalau orang buat salah pada kita, dendam kita, dengki kita, fitnah kita, kita sabar, kita tahan, kesabaran, dapat pahala. Jangan balas dengan kekerasan, rugikan kita. Jangan balas dengan kekerasan, itu bukan sunnah baginda. Paling tinggi pun kita serahkan pada pihak berkuasa, tangkap, masuk penjara, kita didik, kita bentuk dia. Kita semula. Kalau kertas boleh kita semula, kaca kita semula, plastik kita semula, orang pun kita semula.
Dalam Islam tu beri pendidikan sepanjang zaman, panjang masa, panjang tempat, panjang keadaan. Dan kita terus menerus memberi kebaikan pada orang lain. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam satukan umat dengan akhlak yang mulia. Baginda kalau bergaduh dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda diam, baginda tak cakap. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam Allah, kelihatan urat mata baginda timbul. Urat mata baginda timbul. Merah tu tanda baginda marah, baginda tak cakap tu tanda baginda marah. Kalau kita ni gaduh lagi ni popek. Antara kita bergaduh dalam masyarakat, habis jalan masyarakat. Namun baginda menunjukkan contoh yang baik, akhlak yang mulia. Tidak cubit, tidak tampak anak isteri, apatah lagi nak cakap dengan bahasa-bahasa yang kasar, tak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam amat menghargai sumbangan atau hadiah daripada orang lain. Apa saja yang dipersembahkan sebagai hadiah kepada baginda, baginda terima. Baginda tak terima sedekah, tapi terima hadiah. Apa saja baginda terima. Sangat menghargai sumbangan orang lain. Jawatan kuasa surga pun amat menghargai sumbangan tuan-tuan. Jaya kami, alhamdulillah. Begitu juga wakil rakyat kita, begitu juga pemimpin kita, amat menghargai sumbangan tuan-tuan, alhamdulillah. Dan kita menghargai sumbangan pemimpin kita, alhamdulillah. Kerana inilah medan ujian, medan kita untuk melakukan kebaikan. Dan masa tak menunggu kita, masa kematian tidak menunggu kita. Kalau kita tak melakukan kebaikan dalam celah-celah kehidupan sekarang, tak tahulah bila pula masa dan kesempatan yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, paling mudahnya kita tengok apa yang kurang pada surau kita. Tandah kotor kita bersih, tabung surau kurang kita tambah. Kita bikin guna kipas, guna lampu. Apa salah kalau kita ambil bil surau sebulan sekali kita bayar, orang lain pula ambil sebulan sekali kita bayar. Ini nak harapkan jawatan kuasa surau dia selesai. Orang tu bayar elektrik, orang ni bayar air, orang ni wakaf Quran, orang ni wakaf kitab pengajian, orang ni keluar duit beli belajar nasib, orang ni beli sejadah 2-3 helai buat wakaf, orang ni beli kipas buat wakaf. Ini kita tunggu bantuan wakil rakyat, kita tunggu sumbangan jawatan kuasa masjid, kita tunggu collection detik. Tak pandai buat kebaikan untuk diri. Padahal kalau harta wakaf tadi kita mati pun kita dapat pahala. Lagi mana benda tu digunakan untuk tujuan agama. Tak pandai kita, tak pandai tuan-tuan. Minta maaf, ada setengah tempat pandai, dia kreatif. Ada setengah tempat nak suruh kita ustaz sebut satu-satu. Dia mari masjid, mari surau nak makan. Patutnya kita mari masjid, mari surau, beri makan pada orang lain. Kalau kita kata nak buat kuliah subuh lah, hari-hari cuti umum nak buat kuliah subuh, kata Pak Imam, kita buat kuliah subuh, Pak Imam ada ustaz, kita cari ustaz. Ada nasi lemak, kita pergi cari nasi lemak. Ada teh, kita baca teh. Ini kita nak suruh orang cari ustaz, buat kuliah subuh, nak cari nasi. Kita datang, makan, minum, mencekik, bertengkar, balik, tidur. Tak pandai. Kita nak nampak isteri kita cantik, hijau bedak, perfume kita tak kasih. Kita kata isteri kita ketiaknya hampa, deodorant kita tak beli, wangian kita tak beli. Padahal kita jangan hanya mengkritik, tetapi kita pandai membina. Ini fikiran kita, fikiran nak bersatu. Jangan hanya nampak kesalahan, tetapi kita lakukan penambahbaikan. Kita memberi sumbangan. Nak kritik boleh, tapi kritik membina. Kritik membawa kebaikan, jangan membawa kehancuran.
Ini jawatan kawasan masjid, jawatan kawasan surau tak bergerak, tak buat kuliah, tak buat tu, tak buat ni. Kita buat apa? Soalnya kalau tak gerak, kita gerakkan. Saya tak ada jawatan, Ustaz. Tak semestinya ada jawatan. Ada setengah orang, dia lucu jawatan esko, dia cerita bla 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 bla. Bila tak ada jawatan, kita bla 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 bla. Masa ada jawatan, tak buat kerja juga. Minta maaf lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak faham lagi, Masya Allah lah. Apa ada jawatan baru nak buat kerja? Saya bukan bina wanita, Ustaz. Saya tak pergilah surau, tak pergilah masjid. Anak kecil, anak besar pun tak pergi juga. Betul, tadi kan muslimat-muslimat kita berapa orang mari sembahyang Jumaat kat surau ni? Berapa orang? Ni dia orang ramai masa ni. Zuhur nanti tak ada orang. Ini perangai standard umat Islam. Di mana-mana saja pergi. Saya pergi Indonesia, macam tu juga. Saya pergi ke Syria, pergi ke Lebanon, pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, macam tu juga. Hari Jumaat ramai orang, hari-hari lain tak ada orang. Tapi kalau pergi Singapura berbeza. Singapura berbeza tuan-tuan. Kuliah dia lepas Isyak. Saya mengajar di Singapura, lepas Isyak kuliah. Kalau di Kelantan mengajar lepas Isyak, tak ada orang. Kalau di Jawa lepas Isyak di Kelantan, tak ada orang. Di masjid, di surau, tak ada orang. Nama Sami Mekah. Nak cerita, bukan nak burukkan negeri saya tuan-tuan. Syiar Islam tu kita tak gerak, tak ada. Kita tak gerak, tak ada. Ini nasib baik ada sambutan Maulidin Nabi ni. Kalau tak ada sambutan, tak ada lagi dah. Tak tahu pergi mana lagi dah. Budak-budak pun tak tahu selawat, tak tahu berzanji, tak tahu doa, tak tahu baca Quran, tak tahu sirah Nabi. Jadi bila ada penggerak, kita beri muafakat, beri kerjasama, beri bantuan, beri sokongan. Ada kelemahan, ada kekurangan, kita tampung. Barulah kita bina tadi itu persefahaman asas perpaduan. Kita faham diri kita, faham orang lain. Faham bini kita, faham anak kita, faham pemimpin kita, faham masyarakat kita, dan kita memberi sumbangan. Kita membina kekuatan. Alhamdulillah. Ini pun yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, dan pada umur 63 tahun baginda wafat kembali ke rahmatullah. Mana selesai misi yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu selesai. Bila dibinakan dengan la ilaha illallah, dengan akidah yang sahih, dengan ibadat yang sahih, dengan akhlak yang mulia, baginda bukan membina orang Islam saja, tetapi turut menarik minat orang bukan Islam masuk Islam. Tak kira dia Yahudi ke, dulu dia Kristian ke, dia sembah batu ke, sembah api ke, sembah kayu ke. Bila Nabi bawa 3 model akidah yang sahih, model syariat yang sahih, model akhlak yang mulia, Islam terbina dengan ketamadunan yang hebat di Madinatul Munawwarah, dan sampai kepada kejayaan besar menakluki kota Mekah, dan Islam tersebar ke seluruh Asia dan ke seluruh Eropah dan negara-negara lain. Alhamdulillah. Jadi kita bina Islam dalam diri kita, bina akidah, bina syariah, bina akhlak yang mulia dalam diri kita. Alhamdulillah. Kalau tak ada 3 unsur ni tuan-tuan, sampai bila pun kita tidak akan berjaya. Tidak mampu untuk bersatu, apatah lagi untuk kita nak mencapai kenikmatan hidup selepas dari kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahibtum qalilan wa la bakaitum katsiran." Wahai manusia, sekiranya kamu tahu hakikat yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Sedikit ketawa dan banyak menangis. Yang kita tergelak, dia ketawa, dia suka ria ni, pelik kita. Dosa banyak, dia gelak, dia ketawa, dia suka ria. Tak tahu apa. Tahu neraka tu panas, api neraka, bara neraka, lubang neraka, pucuk api neraka, macam-macam jenis neraka. Tapi masih lagi bersuka ria, gelak-gelak dengan dosa yang banyak. Itu soal hati nak kena jaga tuan-tuan. Baginda sentiasa menyebut soal hati. Baginda bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'irul jasadi wa idza fasadat fasada sa'irul jasadi ala wahyal qalb." Dalam tubuh anak-anak itu ada segumpal darah. Baik segumpal darah ini, baiklah perkataan, perbuatan, budi pekerti anak-anak.
Buruk segumpal darah ni, buruklah perkataan, perbuatan, budi pekerti anak-anak. Segumpal darah ni hati manusia. Hati ini adalah hakikat untuk kita mengenal Allah. Hati ini tempat kita kontrol. Mulut kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita, kemaluan kita, akal kita, nafsu kita. Ini hati. Hati baik, baiklah perangai kita, baiklah perkataan kita. Hati buruk, rosak segala-galanya. Begitu juga salat. Kalau salat baik, salat sempurna, sempurna semua ibadah-ibadah kita. Nah, ini yang Nabi sebut, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salat. Fa in salahat salaha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Akaun pahala yang mula dihitung kira oleh Allah di padang mahsyar ialah salat. Sekiranya solat ditunaikan seorang itu baik, dia akan memperbaikkan semua akaun pahala ibadat yang baik. Zakat ke, sedekah ke, haji ke, umrah ke, maulid ke, baca Quran ke, wirid ke, doa ke, selawat ke, semua akan jadi baik bila sembahyang itu baik. Bila sembahyang itu buruk, rosak, dia akan merosakkan semua pahala ibadat-ibadat yang baik. Lepas tu saya kempen buku saya, Sifat Solat Nabi yang Sahih. Bagaimana Nabi sembahyang dari pada takbir hingga salam. Kita perkasakan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita tolak mazhab Syiah, tolak mazhab Wahabi. Dan orang-orang yang meremehkan tentang solat. Tak semayang, jangan harap jadi baik. Semayang tak betul, tidak juga akan jadi orang yang baik. Kamu tidak akan jadi suami yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, pemimpin masyarakat yang baik kalau semayang kamu tidak baik. Itu petunjuk yang Nabi SAW berikan kepada kita. Saya bawa, saya belajar dengan tuan guru saya. Tuan guru suruh saya terjemah. Saya belajar, saya terjemah, saya cetak, keluar duit sendiri, modal sendiri, mengajar sendiri, tuan-tuan. Nak kempen pada masyarakat, semayang, jaga semayang, betul semayang, baik semayang, baik segala-galanya. Tak betul semayang, tak baik semayang, jahanam segala-galanya kehidupan kita. Kadang kita suruh anak kita semayang, anak semayang dekat muka, susah macam jempol. Semayang, tapi macam jempol. Jadi perangai dia macam jempol juga lah. Itu yang kita tengok dalam cerita Doremi ni kan. Cerita Doremi tu zubzak macam jempol tadi. Jempol tu apa benda pun tak tahu, nak tahu apa pun tak tahu jempol. Tapi nak ceritanya manusia pakai macam jempol. Kita tu perangai tak elok sebab apa? Tak semayang tak betul. Perangai tak elok sebab apa? Akidah tak betul. Betul akidah tadi saya urai, la ilaha illallah. Betul semayang, betul lah hidup kita. Kalau tak betul dua perkara tiga ni, tak ada akhlak mulia, itu yang kita terlibat dengan jenayah. Terlibat dengan salah satu. Masuk penjara, keluar penjara. Nagih dadah. Rokok kali pertama, kali kedua, kali tiga pun rokok juga. Rasuah kali pertama, rasuah kali kedua, kali tiga pun rasuah juga. Tidak ada benda-benda begini. Kita tak nak kontrol, tak nak urus diri kita. Na'udzubillah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku saya. Kalau ada duit boleh bayar, tak ada duit ambil free saja. Sempena pilihan raya yang ke-13. Saya bukan ustaz politik, tuan-tuan. Tapi YB Tuan Haji Hamid itu sahabat saya. Bukan saya nak kempen dia. Panjang saya kenal dengan dia. Dia orang baik, orang bagus. Tuan-tuan tu pun tahu. Jadi pemimpin yang baik, yang bagus kita sokong. Walaupun begitu saya tak ada, saya bukan politik, saya ustaz kerajaan. Kalau saya kaya, tuan-tuan, saya tulis buku, cetak buku, saya bagi free saja. So, umat kita ni faham apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi perjuangkan. Itu yang penting. Tapi orang kita ni, bila nak beli buku agama, lepas belik, cabut lagi. Tapi kalau pergi kita tayar, Cina kata, ni pakcik, tak boleh ni bahaya ni, tayar sudah Mekah ni, kena tukar ni. Pada apa itu dah 3-4 bulan lagi, dah tukar ni. Tayar kat Cina, kaki pada Cina, tukar tayar tu. RM300 sebiji pun bayar. Kereta saya, tuan-tuan, tayar kereta saya RM1,800 sebiji. Betul. Itu paling murah, RM1,800 sebiji. Bukan senang, tuan-tuan. Tapi oleh kerana saya semalam ceramah di ITM Penang, nak balik Kuala Lumpur, naik Perak, pergi masuk ISD, turun penjara Simpang Renggam, masuk pula penjara Gajah, pergi pula PPA Muar, Pusat Pemulihan Akhlak Anwar,
Ni kejap lagi nak pergi ke Johor Bahru. Esok ada taklimat kepada MB dan exco-nya. Saya yang beri taklimat tentang aspek keselamatan. Ke hulu ke hilir. Tukar baju tak kereta, makan minum tak kereta, tuan-tuan. Kita jadi ustaz, jadi pendakwah. Nak jaga apa? Jaga agama. Nak jaga apa? Nak jaga bangsa. Nak jaga apa? Jaga negara. Tapi orang sekarang ni pak agama ni tak jaga, hancur sekarang negara. Saya ceramah banduan dekat Simpang Renggah. Orang Hindu menangis-nangis dari ceramah. Nangis-nangis. Ustaz cakap banyak betul ustaz. Assalamualaikum ustaz. Orang Hindu punya salam betul balik. Apa Islam ke Hindu ke mama ada? Hindu ustaz. Tapi ustaz cakap mama memang bagus. Saya tanya dia, kamu yakin dengan Hindu? Senyap. Kamu rasa tenang dengan Hindu? Senyap. Kalau kamu tak yakin, tak rasa senang hati dengan Hindu, kamu masuk Islam. Ayah, susah Islam ustaz. Itu sembahyang kena belajar bahasa Arab. Saya tak hati bahasa Arab. Tak apa. Oh, masuk Islam, sembahyang tak baca tak apa. Tak apa. Kita ajar di tingkat permulaan. Tak apa. Saya baca, ikut saja. Ya ke? Ya. Oh, mudah. Nanti saya fikir lah. Okey tu. Masalah kita orang Islam ni tahu sembahyang wajib, tak sembahyang juga. Baru tahu menutup aurat tu wajib, tak tutup aurat juga. Baru tahu menipu tu haram, gumpak tu dosa besar, buat juga. Baru itu kalau nak sebut satu-satu dah tiga dah. Baru macam kita lah, kita tahu rokok tu haram, rokok tu haram. Dah ada fatwa rokok haram. Kementerian Kesihatan kata rokok tu bahaya kesihatan. Rokok tu isap rokok tu makan duit. Isap rokok tu bunuh diri. Isap rokok tu isap kacau. Isap rokok tu menyempitkan perbelanjaan anak bini, anak sekolah. Isap rokok tu ganggu orang lain. Tapi isap juga balut. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya cakap tu tidak belajar tuan-tuan. Cakap tu tidak belajar. Kita ada akal tak boleh fikir. Ada akal tak boleh fikir. Kenapa? Allah beri kita akal tak boleh fikir. Tak boleh fikir baik buruk, benar salah, dosa pahala syurga neraka. Tak boleh fikir, ada akal tak boleh fikir. Bahlul. Mana tadi kita TV dah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang ni mu besar ke Allah besar? Mu besar apa? Besar perut. Besar apa? Besar cakap. Besar apa? Besar cakap tu. Tapi dah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita serah diri surrender. Kita serah diri surrender. Allah Maha Besar, Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat. Pergi ambil sembahyang, pergi sembahyang. Itu tanda kita bersikap diri pada Allah. Ini Allah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita anggap kita besar. Bahlul. Pandai kita adik-adik tolong. Bahlul, dia adik-adik tolong. Kita fikir, bapak tak reti, bapak tak tahu. Kita tahu. Allahu Rabbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak ceramah panjang lagi tuan-tuan. Mesti bagi tahu saya dalam sejam tengah boleh ustaz. Ini pun dah lebih 10 minit. Kira ekstra lah tu. Kira ekstra lah tu. Sampai pukul sebelah. Boleh? Tak ada masalah. Betul? Betul tak ada masalah. Jadi tunjuklah contoh yang baik. Nabi beri contoh yang baik bagi kita. Baginda beri contoh yang baik bagi kita. Apa yang tak ada pada baginda, semua ada. Semua ada. Baginda orang yang paling handsome. Baginda lah yang paling handsome. Bila baginda berjalan dengan orang tinggi, baginda nampak sama tinggi. Bila baginda berjalan dengan orang rendah, baginda nampak sama rendah. Baginda ada 12 orang isteri. 12 orang isteri. Bukan kahwin sekaligus. Kahwin seorang, tinggal seorang, kahwin seorang, tinggal seorang, kahwin dua, kahwin tiga, tinggal seorang, kahwin lagi, tinggal seorang, kahwin lagi. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang kahwin sampai 30. Kahwin 40 bini. Seorang suami 40 bini. Di Afrika sekarang masih ada. Di Afrika sekarang masih ada. Raja Swaziland sendiri. Ini ada berapa puluh orang. Tak timbul Nabi kahwinkan yang nafsu seks. Tak timbul. Bahkan dalam zaman tradisi jahiliah itu memang orang kahwin ramai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin ketika itu perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak taruh hati pada Aisyah radhiyallahu anha, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tadi Jibril datang menyerupai Aisyah.
3 malam direct. Jibril datang menyerupai Aisyah. Beri wahyu. Jibril datang menyerupai Aisyah. Beri wahyu. Daripada isyarat tu Nabi tahu, baginda sallallahu alaihi wasallam tahu Allah telah memberi isyarat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau kita tengok kehancuran Nabi Yusuf, kita akan memotong jari jemari sendiri dalam keadaan kita tak rasa sakit kerana handsome-nya Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi pada sesiapa yang melihat kehancuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesak nafas dia tak boleh nak menyawa. Kita tengok siapa? Tengok Mawi biasa saja. Tak pengsan tu. Kita tengok apa? Remy Ishak. Biasa aja. Aaron Aziz, dia kata tengok Aaron Aziz, biasa aja. Apa artis-artis Salman Khan, Ali Khan, biasa aja. Hati Eropah, hati mana-mana pun biasa aja. Tapi kalau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehancuran Nabi itu tidak terungkap dengan perkataan. Dan Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku tak pernah tengok manusia sehandsome Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga dekat. Nabi sempurna. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak nama. Lebih 200 nama. Ada nama Al-Mahwi, penghapus kesesatan dan kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi nama Al-Mutaffi, mengikut jejak langkah Nabi-Nabi terdahulu. Nabi diberi nama Bashir, memberi kabar gembira. Diberi nama Nazir, memberi kabar duka, memberi ikatan. Ahmad, Muhammad, banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga banyak nama. Kadang-kadang seorang 4 nama, 5 nama. Kadang-kadang guna nama, salah guna nama. Tak ada doktor pun nyamar doktor. Akhir sekali doktor cucuk diri sendiri. Doktor dada. Jangan main-main tuan-tuan, dada ni payah kita nak selesai. Masuk penjara pun payah nak selesai dada. Ada budak banduan isap dadah yang saya interview. Dia kata dia kena dadah dengan kawan-kawan dia. Sekolah dah lepas, darjah 3 dah lepas, kena dadah dengan kawan-kawan dia. Mula-mula tu kawan bagi, lepas tu ketagih. Ketagih tak ada duit nak beli, mula pecah rumah, mula menyambung. Lepas tu bila riak sangat, tak dapat syabu, tak dapat apa ni, isap tak lembu. Saya tanya, sedap ke isap tak lembu? Boleh tahan juga Ustaz. Dia boleh jawab macam tu, tarik lembu. Kalau lembu tengok, bodoh manusia isap tak aku. Aku pun tak isap tak aku. Hang kata bodoh macam lembu, tapi hang lebih bodoh daripada aku. Isap tak lembu, lembu pun tak isap tak lembu. Sampai tahap tu tuan-tuan. Jadi adik-adik kita janganlah dia isap benda-benda, isap air batu ke apa, isap susu ke apa. Ada isap tak lembu, dia isap benda-benda garuk itu. Payah kita nak boleh tuan-tuan, payah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, Adwa pula di Sarawak. Tak selesai masalah di Sarawak. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Ada Nabi Sarawak. Tak benar kan? Nabi tak pernah Sarawak kan? Ada hadis sebut Nabi Sarawak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatadakhanu bil malbur wa tanhil wa ma ashbaha dzalik. Ada hadis itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menghisap rokok sigaret terdiri pada rokok Marlboro dan Dahil dan lain-lain rokok-rokok yang dihisap ni. Tak ada. Jadi kita yang hisap rokok ni lebih pandai daripada Nabi. Akhir sekali itu yang jadi lampu dan Nabi. Maknanya tuan-tuan, hak kita buat tu kita kena tahu dosa pahala. Kita kena tahu syurga neraka. Kerana hidup kita ni amanah Allah dan Allah tanya. Satu lagi, tubuh kita ni jadi saksi terhadap perbuatan kita. Tubuh kita jadi saksi terhadap perbuatan kita. Tangan jadi saksi. Kulit kita jadi saksi. Kulit kita, hak kita korek, hak kita luka, hak kita terbakar, hak kita berguding, hak kita marah kelaku, mata kaki, oh jadi saksi. Allah sebut waqalu li juludihim bima syahidtum alaina qalu antakana Allahu allazi antaka kull syai'. Pada hari kiamat nanti kulit bercakap. Manusia akan berkata, "Hai kulit, kenapa kau bercakap? Ada Allah, aku buat gini, buat gini."
kulit jawab pada manusia, minta maaflah Tuhan, hamba pada hari kiamat ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi saksi terhadap apa yang Tuhan lakukan. Nak curi lah, nak curi ke, nak menyamu ke, nak isap ganja, nak pukul orang, nak pecah belah rumah orang ke, pecah belah satuan orang ke, kulit kita ni akan jadi saksi di atas kejahatan dan kebaikan kita. Kita mari semayang, kulit jadi saksi dengan Allah, mata jadi saksi, kaki jadi saksi dengan Allah. Mulut nak cakap dunia aja, akhirat mulut tak nak cakap. Jadi nak zikir, nak baca Quran, nak berjanji, nak baca hadis, nak suruh orang buat baik, nak suruh orang buat benar-benar, dunia, akhirat ada lah. Masuk kubur relax. Kalau amal ibadah yang kita